Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpahkan kurnia dan taufiknya dapat kita sama-sama meneruskan lagi daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi, yang mana kita berhenti pada kalam Muhasyi rahimahullah, qauluhu law mathala syai'an minha. Masuk dah pada membincangkan tentang burhan, dalil bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, pada muka yang ke-103. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu law mathala syai'an minha, kalaulah menyamai Tuhan sesuatu daripada makhluk itu, minha minal hawadith ila akhirih. Al-zahiru anna dhalika isyaratun ila qiyasin istisna'iyyin. Zahirnya bahawa kalam musannif itu mengisyaratkan kepada qiyas istisna'i. Qiyas istisna'i. Jadi takriruhu macam mana susunannya? Takriruhu, huraian dia, antakula, bahawa kamu kata, ni dia punya qiyas dia. Lau lam yakun mukhalifan lil hawadithi lakana mumathilan laha. Kalaulah Tuhan tu tidak menyalahi bagi sekalian yang baharu, nescaya dia itu menyamai bagi yang baharu. Itu dia jumlah syarat dia tak? Okey, mana istisna dia? Lakin kaunuhu mumathilan laha muhalun, tetapi keadaan Tuhan tu menyamai bagi makhluk itu mustahil. Kenapa mustahil? Idh law mathala syai'an minha, kalaulah menyamai Tuhan sesuatu daripadanya, lakana hadithan mithlaha, nescaya Tuhan tu baharu seumpama makhluk tadi. Kenapa? Lianna kulla mithlaini, kerana setiap yang sama, dua yang mithlain, setiap daripada dua yang misil bersamaan, ila akhirih, sehingga akhirnya. Ila akhirih. Ila akhiri, tak ada ha rasanya. Ila akhiri ma dzakarahu syarihu. Situlah kot. Ila akhirih. Okey. Macam mana? Naskah lain ada ke? Tak ada kot. Ila akhiri ma dzakarahu syarihu, sehingga akhir yang disebut oleh syarih. Itulah istisna yang qiyas kedua pula. Lakin kaunuhu hadithan muhalun, tetapi keadaan Tuhan itu baharu, itu juga mustahil. Lima taqaddama, kerana barang yang telah lalu, min wujubi qidamihi, daripada wajib qidam Tuhan, ila akhirih. Maka fayabtulu, maka jadi batallah, ma adda ilaihi, perkara yang membawa kepadanya. Apa dia? Apa yang membawa kepadanya? Kepada keadaan Tuhan tu baharu, iaitu huwa mumathalatuhu ta'ala li syai'in minal hawadithi, iaitu menyamai Tuhan bagi sesuatu daripada makhluk. Maka fa batala ma adda ilaih, lalu batallah juga apa yang membawa kepadanya. Apa yang membawa kepada mumathalatuhu lil hawadith itu?
iaitu wahwa adamu mukhalafatuhu ta'ala laha lil hawadith, iaitu tidak menyalahi Tuhan bagi makhluk. Bila begitu fathabata naqiduhu, sabitlah naqid adamu mukhalafah ialah mukhalafah wa huwal matlub, itulah yang dituntut. Maka apa yang berlaku dalam qiyas tersebut? Fahuzifa al-qiyasul awwalu bitamamihi, maka dihazaf qiyas yang pertama secara keseluruhannya. Qiyas pertama tak disebut. Mana? Lau lam yakun mukhalifan lil hawadithi lakana mumathilan laha lakin kaunuhu mumathilan laha muhalun. Itu tak sebut belaka. Disebut mula-mula mana? Lau mathala syai'an. Lau mathala syai'an disebut gitu tu. Lau mathala syai'an minal hawadith lakana hadithan mithlaha. Okey. Dihazah qiyas yang pertama bitamamihi, dengan semuanya. Wa dzukira, baca gini tak apa, baca dengan mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum sebab kita nak zahirkan fa'il dia. Maka kalau kita baca mabni lil ma'lum kan jadi ginilah. Fahazafa syarihu al-qiyas al-awwala, maka syarih menghazafkan qiyas yang pertama. Dia hazaf bitamamihi, kesemuanya. Wa dzakara, dan dia sebut dia sebut apa? Musannif sebut wa dzakara syartiyatal qiyas tsani. Dia sebut syartiyah jumlah syarat bagi qiyas yang kedua. Lau mathala syai'an, tu dia sebut syartiyah qiyas yang kedua. Wa tawa, dan dia sembunyikan, dia lipat ni makna dia tak sebut, dia sembunyikan istisnaiyatahu. Dia sembunyikan istisnaiyah dia. Wa aqama maqamaha, dan dia letakkan tempat maqamahuma tu tak? Rasanya maqamaha ni. Maqamaha ni bukan maqamahuma ni. Tengoklah tobak lain. Tadi Umi sebut dah tu. Ila akhir ma zakarahu. Ni pun sama ni. Wa aqama maqamaha. La'alla sawab gitulah. Aqama maqamaha. Kemudian musannif mendirikan tempat istisnaiyah itu, qaulahu, katanya, wa huwa muhalun, dan itu mustahil. Fahuwa fi quwwati qawlihi, itu seumpama kekuatan, makna macam musannif kata lakin kaunuhu hadithan mithlaha muhalun, sama gitulah, keadaan Tuhan tu serupa makhluk itu mustahil. Okey. Wa qawluhu lima arafta, dan kata syarih, kerana apa yang telah engkau tahu, ila akhirih, itu dalilun litilkal istisnaiyah, itu dalil kepada istisnaiyah tersebut. Okey, habis itu. Nampak dah tu. Jadi kita susun balik macam mana qiyas, susunan qiyas itu. Nampak? Susun qiyas ni, dia kata lau lam yakun mukhalifan lil hawadithi, laha je lah sebut, lakana hadithan, lakana mumathilan laha, istisna dia, lakin kaunuhu mumathilan laha muhalun. Okey. Lepas tu ambil balik. Kenapa keadaannya mumathilan mustahil? Kerana, ambil balik. Ni kerana. Kerana apa? Lau mathala, kerana mustahil. Ni dalil kepada istisnaiyah
yang perkiyah yang pertama. Okay. Dia kata lau mathala syai'an minha ay minal hawadith lakana hadithan mislaha. Lianna kullu misla ila itu sambung je lah. Lakin, lakin tak? Lakin istisnaiyah bagi qiyah yang kedua. Lakin kaunuhu hadithan muhalun. Dalil dia lima taqaddama lah, salah. Okay. Nampak? Jadi apa yang dibuat? Musannif dia kata sini, fahazafal qiyas al-awwal. Qiyas yang pertama ni dia hazaf. Bitamamihi, semua sekali. Wa dzakara syartiyatal qiyas tsani, dia sebut syartiyah qiyas yang kedua. Mana? Lau mathala syai'an minha ni dia sebut ni. Dia sebut dalam ni. Apa? Lau mathala syai'an minha lakana hadithan. Dia sebut syartiyah qiyas yang kedua. Wa tawa istisnaiyah tahu, dan dia sembunyikan istisnaiyah, dan dia letakkan tempatnya pada katanya istisnaiyah tu wahwa muhal. Ni wahwa wa dzalika muhal. Wa dzalika muhal. Sini dia letak. Wa dzalika muhal. Situ. Seakan-akan ini pada kekuatan seumpama mana nak jauhnya nak pergi. Nak pergi mana? Nak pergi sini. Nak pergi sini. Nampak? Wa dzalika muhal lakin kaunuhu hadithan muhal. Situ nak tunjuk. Itu seumpama fi quwwati lakin kaunuhu hadithan mislaha muhalun. Jelas tak? Boleh buat sendirilah. Cuba buat sendiri dalam buku nota ke supaya nampak jelas. Ini sangat membantu daripada apa yang kita belajar dalam mantik dulu. Okey, habis. Wa urida 'alal mulazamati, dan didatangkan i'rab di atas berlaziman fil qiyas tsani, pada qiyas yang kedua. Berlazimah pada qiyas yang kedua tu. Annal lazima 'alal mumathalati, bahawa yang lazim atas mumathalah itu, lazimnya daripada menyamai mumasalah itu, lazimnya apa? Ahadul amrayni, salah satu daripada dua perkara. Hak lazim, kalau sama tu lazim salah satu daripada dua perkara, akan jadi salah satu daripada dua perkara. Apa dia? Imma qidamul hadithi, jadi kidam yang baharu, au hudusul qadimi, ataupun baharu yang qadim. Tu tak lagi dah. Sama ada hak hadis tu jadi qadim ataupun yang qadim tu jadi hadis. Ikut tu belaka. Jadi Tuhan ni jadi macam makhluk atau makhluk jadi macam Tuhan. Macam Tuhan. Fakaifa, maka bila begitu, fakaifa yaj'alul musannifu, macam mana boleh musannif yaj'alul musannifu al-hudutsa huwal lazimu, musannif jadikan hudus itu dia itu yang lazim. Macam mana? Padahal bukan mesti lazim hudus. Lazim qadim hadis pun ya juga. Kenapa musannif pilih satu wajah sahaja? Satu sahaja daripada dua perkara yang melazimi bagi mumathalah. Alal khusus, secara khusus dipilih satu. Fi qawlihi law mathala syai'an minha lakana hadithan mithlaha. Musannif pilih gitu. Apa musannif kata law kana mumathilan laha, maknanya boleh kata hawadith tu jadi qadim juga. Itu andaian juga. Ma'a anna tamathula wal hal, tamathul, penyerupaan itu, yaqtadi, memberi faham, at-tasawiya fil ahkam, memberi faham bersamaan pada hukum. Bila kata at-tamathul, maka hukum zati bagi sesuatu yang mithlai ni sama. Mesti sama. Wa dhalika a'amu, dan itu lebih umum min luzumil huduthi bi khususihi, daripada lazimnya baharu secara khusus. Kenapa musannif ambil satu wajah saja?
Itu wa urida, itu i'rabnya daripada sini tu. I'rab sini. Jawapannya wa ujiba bi annal murada, dijawab bahawa yang dimaksudkan lau mathala syai'an, ha, kalau Tuhan itu menyamai sesuatu itu, apa maksud? Bi an kana jirman, dengan makna bahawa kalau Tuhan itu jirim, au aradan, atau Tuhan tu arad, au muttasifan bilawazimihima, ataupun Tuhan tu bersifat dengan lazim keduanya, lazim bagi jirim, lazim bagi arad. Li'annal maksud, itu maksudnya. Kalau menyamai itu makna kalau Tuhan itu jirim atau arab atau yang melazimi keduanya. Kenapa? Li'annal maksuda, kerana maksud tujuan ialah tanzihul bari, menyucikan Allah Subhanahu wa taala anil jirmiyati. Tujuan daripada mukhalafah ni ialah nak menyucikan Tuhan daripada jirmiyah wal aradiyah, ai kaunuhu jirman wa kaunuhu aradan. Tuhan ni bukan jenis jirim, bukan jenis arad. Nak menyucikan dari Tuhan daripada jirmiyah wa aradiyah, walawazimihima, dan yang melazimi kedua-duanya. Bi alla yakuna min jinsil ajram, dengan bahawa Tuhan tu bukan daripada jenis jirim, wala min jinsil a'rad, bukan daripada jenis a'rad, wala muttasifan bi sifatiha, dan tidak bersifat dengan sifatnya. Itu maksudnya. Daripada mana faham ni? Bi qarinati qawlihi, dengan qarinah kata musannif fi ma sabaqa, pada barang yang telah lalu. Waqad arafta qablu, daripada katanya fi ma sabaqa. Wal mumathalatu lil hawadithi, tu pada barang yang telah lalu. Apa musannif sebut dulu? Fima sabaqa ni pada perbincangan tentang bilang sifat. Pada mula-mula bahagian masa sebut pasal mumasalah tu. Mukhalafah. Masa bilang sifat wajib kan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Situ musannif sebut apa? Wal mumathalatu. Bukan pada ni. Bukan pada sifat wajib, sifat mustahil. Sifat mustahil. Fima sabaqa ai fi qismil mustahilat. Pada barang yang telah lalu, yakni pada barang yang musannif sebut pada bahagian mustahilat. Jadi yang mustahil ialah mumatsalah lil hawadith. Di situ musannif kata macam mana? Wal mumatsalatu lil hawadithi, dan menyamai bagi makhluk itu bi an yakuna jirman, dengan bahawa Tuhan itu jirim, ila akhirih. Situ lah. Daripada situ kita faham bahawa menyamai sini merujuk kepada penafian jirmiyah dan aradiyah, dan yang melazimi bagi keduanya. Boleh. Fahuwa yufidu, maka dia memberi faedah, anna makna, bahawa makna lau mathala syai'an minha, kalau menyamai Tuhan sesuatu daripada hawadith, bi an yakuna jirman, dengan bahawa Tuhan itu jirim, ila akhirih. Wa asyara ila dhalika asy-syarihu, dan telah mengisyaratkan kepada demikian itu oleh syarih, biqaulihi, dengan katanya lau mathalaha, kalau Tuhan menyamainya, maulana, Tuhan kita, ai bi an kana jirman, dengan bahawa Tuhan itu jirim, ila akhirih. Jadi syarih juga sebut wala syakka, dan tidak syak bahawa annal mulazamata bihadzal ma'na, mulazamah dengan makna ini, tastalzimul hudutha, dia melazimkan baharu. Mulazamah antara bila Tuhan itu tak sama, maka Tuhan tu menyamai makhluk, maka Tuhan tu jirim ataupun arab ataupun yang lazim keduanya. Itu melazimkan baharu jugalah. Nampak tak? Sebab jirim dan arab itu baharu. Tastalzimul hudutha. Amma luzumul huduthi lima ada kaunihi muttasifan bil aghradi. Okay. Sekarang ni kata, nak bincang lagi. Dia kata ada pun baharu lima ada kaunahu muttasifan, bagi yang selain keadaan Tuhan muttasifan bil aghrad. Kan dalam perbincangan mukhalafah kan, ataupun perbincangan sifat mustahil mumasalah tu kan, dia letak bahawa Tuhan bukan jirim, bukan arab,
Tidak sama pada sifat, pada zat dan pada af'al. Pada af'al apa dia? Dengan bahawa perbuatan Tuhan bukan kerana bertujuan. Bukan dengan sebab a'rad li gharadin. Minal aghradi, bukan kerana ada tujuan-tujuan matlamat yang perlu dicapai, bukan. Jadi amma luzumu hudusi amma luzumul hudusi lima ada kaunahu muttasifan bil aghradi, bagi yang selain keadaan Tuhan bersifat dengan aghrad, fawadihun, itu jelas sekali. Jelas, barulah. Maknanya kalau zat dengan sifat, perbincangan kalau Tuhan menyamai pada zat, zat makhluk jauhar, maka baharu, jauhar baru. Sifat Tuhan menyamai sifat makhluk, sifat makhluk ni a'rad, a'rad ni barulah, maka jelas baru. Menyamai pada masalah perbuatan, perbuatan Tuhan tu bukan kerana aghrad. Jadi kok mana tu? Baru kok mana situ? Itu soalan. Fawadihun, jadi selain daripada kaunuhu muttasifan bil aghrad, itu jelas wajah baharunya tu. Wa amma luzumuhu, adapun lazimnya, lazim hudus kalau Tuhan itu bersifat dengan aghrad. Nampak tak ni? Nampak tak ni? Kalau dalam kelas boleh tanya je lah, bos muka. Agak nampak ada 3 perkara tu. Jadi 3, menyalahi pada perbuatan. Mustahil Tuhan menyamai makhluk pada perbuatan. Kenapa? Kerana perbuatan Tuhan ni bukan dengan sebab aghrad. Mana wajah lazim baharu pada masalah Tuhan itu perbuatannya bersifat dengan aghrad. Amma luzumuhu ay luzumul huduthi likaunihi muttasifan biha, kerana dengan bagi keadaan Tuhan itu bersifat dengannya dengan aghrad. Ni dia terang, bi an yakuna fi'luhu au hukmuhu, dengan bahawa perbuatan Tuhan akan hukum Tuhan atau hukum Tuhan li ajliha, dibuat kerana aghrad, ada matlamat dan tujuan yang nak dicapai itu. Okey. Fali anna, dan kerana zalikal gharadu, fali anna zalikal gharadalah, dengan kerana sesungguhnya gharad tersebut, tujuan tersebut yaftakiru ila man yakhluquhu lahu al-kamala, berhajat kepada yang menciptakan kepadanya kesempurnaan. Kerana tujuan matlamat itu ada, maka kalau Tuhan buat kerana ada gharad, ada tujuan, maka tujuan dan matlamat itu kesempurnaan bagi Tuhan. Maka berhajat kepada sesuatu yang nak menyempurnakan kesempurnaan Tuhan. Kena ada perkara yang mana kalau kena buat benda tu, kalau tidak, tak sempurna. Sebab ada gharad tu lah. Jadi berhajat kepada yang menciptakan kepadanya kesempurnaan, litahsili gharadihi, supaya tercapai tujuan dan matlamatnya. Dan wadzalika yuaddi, itu membawa ila tajaddudil kamalati, kepada jadi berbaharu, berubah-ubah, jadi baharu semua kesempurnaan, ala zatihi, di atas zat Tuhan, bitajaddudi af'ali, dengan baharu dan berubah-ubahnya perbuatan. Tengok, ni faham boleh ni. Zahir mudah tapi dia nak kabur benda ni. Sekarang ni, andai kata Tuhan buat dengan ada matlamat dan tujuan. Okey. Walaupun perbuatan Tuhan tu disifat dengan sempurna dah, tapi keandaian ataupun kemungkinan Tuhan buat kerana ada matlamat dicapai itu menyebabkan bahawa Tuhan buat kerana ada sesuatu. Ada kesempurnaan yang perlu dicapai. Okey, sempurna dah. Ada matlamat lain, maka sempurna juga. Ada matlamat lain perlu pada kesempurnaan lagi. Ada lagi tujuan lain perlu pada kesempurnaan. Jadi, pada zat Tuhan itu berubah-ubah kesempurnaannya. Sebelum dibuat tercapai sempurna tahap ni, maka jadi lebih sempurna. Kita tak usah kira kurang, kalau kurang je nampak kurang. Ni nak kira sempurna, tapi ada lagi boleh disempurnakan. Ada lagi boleh disempurnakan. Ada lagi boleh disempurnakan. Itu dipanggil tajaddudul kamalat pada zat Tuhan. Apa?
Jadi zat Tuhan ni mampu menerima pertambahan kesempurnaan. Ha. Ha. Dah mana silapnya situ? Kok mana penafian sifat ketuhanan situ? Ha. Dia kata wadzalika yuaddi ila tajaddudil kamalati ala dzatihi bitajaddudil af'al. Dengan baharunya perbuatan. Setiap kali Tuhan buat, maka Tuhan telah menyempurnakan. Setiap kali ada perbuatan baru, maka berlaku kesempurnaan lain. Orang panggil bertambah. Maka begitu, sebenarnya bila berlaku pertambahan gitu, apa berlaku? Fayakunu hadithan. Baharu orang panggil. Sebab apa? Sebab kesempurnaan yang sebelum ada tu, sebelum tu tak ada, kemudian baru ada. Kemudian kesempurnaan baru, asalnya ada tak ada. Bila Tuhan buat, baru ada. Maka perbuatan Tuhan tu walaupun membawa kepada kesempurnaan, tapi kesempurnaan yang mana sebelumnya tak ada, tiba-tiba ada. Maka di situ baharu kan, iaitu benda yang berlaku maujud sebelum tu tak ada. Jadi ada pada diri Tuhan itu sifat baharu. Nampak tak wajah tu? Yang ni yang mustahil ni. Yang mustahil. Sebab itu zat Tuhan ni mutlak. Dia tak terima kurang lebih. Faham mutlak ni maknanya tak terima lebih, tak terima kurang. Nak kata benda bahasa statik ke apa. Nampak tak? Dia pada fi ghayatil kamal. Pada kepenghabisan kesempurnaan. Jadi bila menerima tambah, itu satu, ini musannif bawa satu wajah. Wajah yang lain kita boleh bawa dalil juga, sebagaimana disebut oleh para ulama. Apabila menerima penambahan, maka dia menerima kekurangan. Sebab apa? Sebab belum berlaku pertambahan, dia kurang. Sebelum dia berlaku pertambahan pada kesempurnaan, sebab Tuhan tak buat lagi kan. Perbuatan Tuhan sentiasa baru berlaku semua. Jadi kalau Tuhan buat dengan gharak, maka mesti Tuhan buat untuk mencapai matlamat tersebut, tujuan gharak tersebut. Jadi sebelum berlaku perbuatan, berlaku kamal tersebut, mana zat kurang lagi. Itu kalau kita nak bawa perhujahan belah ni juga adalah. Jadi menunjukkan bahawa mustahil ada penambahan pada masalah sifat pada diri Tuhan. Yang ni juga kalau kita faham, mustahil lah ada perbuatan yang Tuhan buat pada dirinya yang mana tidak berlaku sebelum tu. Contoh apa? Contoh masalah istiwa lah. Masalah istiwa. Maknanya kalau orang tak faham ni, memang benda ni orang mungkin kita yang belajar aliran ni ataupun dah baca kitab-kitab Asy'ariyah, kita faham lah. Tapi setengah orang tak boleh faham. Dia kata ikut Tuhan lah. Masa sebelum ada arash, Tuhan tak beristiwa. Setelah ada arash, Tuhan kata dia nak beristiwa. Istiwa lah dia. Lepas tu, lepas arash hancur. Tapi arash ni antara benda yang dikecualikan daripada musnah lah. Atau sebelum ada arash, Tuhan istiwa atas mana? Sehingga keluar, kalau Tuhan nak istiwa atas sayap nyamuk pun Tuhan mampu. Ikut Tuhan lah, Tuhan nak istiwa mana. Ini tak nampak aspek di mana kalau berlaku perbuatan pada diri Tuhan, maka berlaku perubahan pada sifat Tuhan. Maka berubah-ubah ni orang panggil baharu. Maka Tuhan itu bukan tidak ada padanya sifat baharu. Itulah. Sebab itu kaedah yang ulama kita buat ni memang kaedah yang konkret betul. Kaedah yang memang kita kata memang kuat betul-betul. Kemah. Kemah betul-betul. Okey. Faham molek ni insya-Allah lah, benda-benda mari kekeliruan takkan keliru lah. Wa huwa muhal fayakunu hadithan wa huwa muhal alaihi ta'ala, dan itu mustahil atas Allah Ta'ala. Wa yuhtamalu anna ma dzakarahu al-musannifu, boleh jadi diihtimal apa yang disebut oleh musannif itu isyaratun ila qiyasin iqtiraniyyin. Kata boleh juga kita kata kita golongkan qiyas tersebut tu dalam kategori qiyas iqtirani. Qiyas iqtirani murakkabin min syartiyatin, yang tersusun daripada sughranya ila syartiyah wa hamliyah, dan juga hamliyah. Tersusun daripada syartiyah dan hamliyah. Jadi ayat ataupun susunan qiyasnya ada jumlah bentuk
ayat syarat, ada jumlah bentuk hamliyah ayat penyata. Min syartiyatin wa hamliyatin. Ma'khuzatan min qawlihi. Ya hal keadaan mana ni? Nak baca hal ke? Ma'khuzatan, qiyas, iktirani, syartiyatin, wa hamliyatin. Ma'khuzatin lah, baca gitulah. Ma'khuzatin min qawlihi, yang diambil dari kalam musannif. Diambil daripada mana? Daripada kalam musannif. Ma'khu hamliyatin, ma'khuzatin, hamliyah yang diambil dan difaham dari kalamnya. Wa dhalika ay kaunuhu hadithan muhalun. Okey, gitu. Diambil difaham situ. Macam mana huraian dia? Wa taqriruhu, huraian bagi kias itu. Antakula, bahawa kamu kata lau mathala syai'an minha. Rajin Tuan Syekh kita ni tulis ni. Ada apalah, kita berhenti sekejap untuk jawab azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Salat. Okey, kita sambung balik kat mana tadi? Musannif kita Syekh Syarqawi rajin dia tolong letak dan tolong tulis balik kok mana kias
Qiyas tu boleh juga kita susun sebagai qiyas iqtirani. Kata dia. Wa taqriruhu an taqula law mathala syai'an minha lakana hadithan mithlaha wa kullu hadithin yantafi anhul qidamu. Yuntiju menatijahkan law mathala syai'an minha lan tafa anhul qidamu. Kalaulah menyamai satu daripada makhluk itu, maka ternafi daripadanya kidam. Nampak tak tu? Mudah kot ni. Tapi dia gabung tu. Gabung surahnya itu ialah jumlah syartiyah. Law mathala syai'an minha lakana hadithan mithlaha. Kemudian baru didatangkan apa nama ni, jumlah hamliyah macam biasa. Kullu hadithin yantafi anhul qidam. Kemudian natijahnya apa dia? Yuntiju law mathala syai'an minha lan tafa anhul qidam. Kita tulislah. Tulis dulu. Orang boleh ambil faedah orang nak mengaji nahwu ni. Tengok kata dia. Law mathala syai'an minha lakana hadithan. Kemudian wa kullu hadithin yantafi anhul qidamu. Jadi mana dia punya hadul awsat dia? Lakana hadithan wa kullu hadithin. Natijahnya akan dapat law mathala syai'an minha lan tafa anhul qidamu. Faham tak? Law mathala syai'an sama tu. Buang hadul awsat, ambil kepada capur apa nama ni, maudhu' sughra, kemudian jadi maudhu' sughra, jadi maudhu' pada natijah, mahmul kubra jadi kepada mahmul kepada natijah. Nampak tak? Buang hadul awsat ni. Hadul awsat ni buanglah. Buat berulang. Law mathala syai'an minha lan tafa anhul qidam. Mudah je. Okey, habis. Kemudian katanya, wa qawluhu lima arafta, kerana barang yang telah kamu tahu, qablu. Lima arafta qablu. Lima arafta qablu situ kan. Itu dia itu, qawluhu itu dalilun. Qawluhu mubtada', dalilun khabar. Qawluhu lima arafta qablu tu dalilun lil istisna, dalil kepada istisna. Iyah fi tilkan natijati alqailati lakin intifa'ul qidami muhalun. Dalil kepada istisna iyah pada natijah itu. Law mathala syai'an minha lan tafa anhul qidam. Mana? Lakin intifa'ul qidam. Jadi ada istisna ayat sini. Lakin intifa'ul qidami lahu muhalun. Tenafi Tuhan, qidam bagi Tuhan itu mustahil. Habis. Qauluhu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Daripada kita tahu tu daripada mana? Daripada wajib qidam dan baqa' bagi Tuhan. Qauluhu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. In qulta, kalau kamu kata wujubul baqa'i, wajib baqa' itu la yadullu bi mujarradihi, tidak menunjuk dengannya semata-mata, dengan bertunggalannya, bersendiriannya. Wa innama yadullu biwasitati istilzamihi liwujubil qidami. Kalau kamu kata, ini kata atas jalan irad, kamu nak iktirad, nak bakar, nak kritik kau ni, wajib baqa' itu dia tidak menunjuk secara bersendirian di atas apanya, di atas Allahumma salli ala Muhammad,
Tidak menunjuk secara demikian. Itu di atas apa? Di atas mustahil hadis tu. Mustahil baharu tu. Bukan bakok itu bersendirian. Tetapi dia menunjuk secara wasitah. Dia itu perantaraan. Wasitati istilzamihi liwujubil qidami. Dengan melaziminya bagi wajib qadim. Jadi, kalau dalam perbincangan dalil bakok pun, kita dah susun dalil bahawa penafian Tuhan tu baharu pada masalah bakok bukan secara bakok bersendirian. Tetapi kerana menafikan bakok, melazimkan menafikan qidam. Sebab tu dia kata, al-baqa' la wujubul baqa' la yadullu bimujarradihi wa innama yadullu biwasitati istilzamihi liwujubil qidami. Dia menunjukkan dengan dia tu menjadi wasitah pada melazimkan baqa' itu kepada wajib qidam, wajib qadim. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Maka fawujubul qidami, maka wajib qidam itu kafin fil istidlali, sudah memada pada membuat dalil. Tak payah sebutlah min wujubi qidamihi wa baqaihi, kerana qidam itu sudah padang, sudah cukup untuk buat dalil. Baqa' pun bukan dia buat berdalil atas nafi hudus secara dia bersendirian secara langsung, tapi dia sebagai wasitah kepada wajibnya qidam. Bila begitu, fahalla iqtasara alaihi, kenapa tidak musannif hanya hadkan di atas wajib qadim saja? Dia sebut min wujubil qidam, tapi dia sebut juga wa baqaihi. Kenapa tak sebut min wujubil qidami ta'ala saja? Li'annahu awdahu, kerana itu lebih jelas, wa akhsaru, dan lebih hengkah. Itu dia punya in kulta, iraq dia. Kulna, maka kami jawablah. Mu tanya, kami jawab. Jadi makna ada soalan kena jawab. Ada soalan juga tak boleh jawab, ada juga. Boleh. Tapi awak ni kena jawab. Iraq ni kena jawab. Kami kata kulna muraduhu al-istidlalu biwujubil wujudi. Yang dimaksudkan di sini ialah membuat dalil bagi wujubil wujud, wajib ada tu. Yang mana wujubil wujudi al-mutadammini lahuma, yang mengandungi bagi kedua-duanya. Mana? Qidam dan baqa'. Lahuma ni kena kepada qidam dan baqa'. Sekarang ni musannif membuat dalil kepada wajib wujud, wajibul wujud ataupun wujubil wujud, wajib ada tu. Bila kata wajib ada, wujubil wujud, wajib ada ni maknanya mustahil Adam sabit, mustahil Adam lahik. Jadi tiada Adam sabit tu panggil qidam, tiada Adam lahik tu panggil baqa'. Maka musannif ni buat dalil atas wujubil wujud al-mutadammini lahuma, yang merangkumi bagi kedua-duanya, wajib qadim dan wajib baqa'. La bil qidami alal khusuh, bukan atas qidam secara khusuh. Hakadha qalahu Suktani, dan demikianlah kata Syekh Suktani. Syekh Suktani jawab gitulah. Wa fihi, maka pada jawapan itu, annal istidlala biwujubil wujudi, pada kalam Suktani itu, bahawa membuat dalil dengan wajib wujud itu ghairu daruriyin fil maqam, tidak daruri, bukan yang bukan daruri fil maqam, bukan benda yang ditutup darurat pada maqam, pada konteks ini. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, perbincangan tentang sifat lain. Jadi sebut apa berkaitan wujubil wujud itu. Jadi kritikan atas jawapan Suktani itu ada jugalah. Sebab itu Syekh datangkan dengan sirah Tabari. Hakadha qala Syekh Suktani jawab gitu.
Tapi kalau gitu, istidlal dengan wujubil wujud itu tak kena lah. Ghairu darur tak kena pada konteks perbincangan ni, kerana kita nak bincang tentang mukhalafah. Apa tak? Bincang tentang mukhalafah. Jadi wujubil wujud tu pada awal-awal dulu lagi. Qauluhu li'anna kulla mithlaini ila akhirih. Kerana setiap daripada dua mithil, dua yang bersamaan. Ini bayanun lil mulazamah. Ini bayan, menerangkan bagi berlaziman fi syartiyatil qiyas, pada syartiyah qiyas yang kedua. Mana qiyas kedua? Kepadang dah. Syartiyah qiyas kedua. Lau mathala syai'an minha. Lau mathala syai'an minha lakana hadithan mithlaha. Itu syartiyah yang kedua. Ini syartiyah yang kedua. Dia nak menerangkan mulazamah pada syartiyah qiyas yang kedua, kama marra, sebagaimana telah lalu. Qauluhu walau kana kadzalika laftaqara ila muhdithin. Di situlah untuk malam ni, insya-Allah kita esok lah ada lah, esok ada kitab Fathul Mu'in di kampung ni, jadi esok kita tak ada lah, kita sambung pada kesempatan akan datang. Sekadar itu saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.